Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ja'alna alladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Yang saya hormati sahabat seperjuangan saya, saudara Khairul, yang berbahagia Tuan Pengerusi Masjid, Ashabul Fadilah Tuan Imam, Ahli Jawatan Kuasa Masjid, seterusnya ayah-ayah, ibu-ibu, para asatizah, para alim ulama, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini tuan-tuan bertepatan dengan 12 Rabiul Awal. Kita selalu sambut bulan 12 Rabiul Awal ini, kita duk sambut Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa makna Maulid? Iaitulah hari kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila cerita tentang kelahiran Nabi, dia merupakan satu rahmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita berdasarkan kepada ayat Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak kami utuskan kamu wahai Muhammad untuk menjadi rahmat kepada seluruh alam. Yang bergembira ni bukan hanya manusia, tetapi yang bergembira juga seluruh alam, sehingga kan alam-alam yang disebut alam haiwan, alam jin, alam malakut ataupun malaikat, semua bergembira dengan diutuskan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, dalam kita bergembira dengan keputeraan Nabi ini, sedang ataupun tidak, 12 Rabiul Awal juga merupakan detik-detik kegembiraan kita itu direnggut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitulah dengan kewafatan baginda pada titik 12 Rabiul Awal. Cerita tentang wafat, insya-Allah saya kalau ada masa kita cerita sikit bagaimana detik kewafatan melalui hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kita dengar cerita tentang Nabi ini, tuan-tuan, tak ada satu pun perihal Nabi ini dia mencela akan umat dia. Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam, sepanjang dia menjadi Nabi, dia mengutamakan kita umat dia. Nabi selalu mendahulukan kita. Apa-apa sahaja yang Nabi nak pohon kepada Allah Ta'ala bukan hanya untuk diri dia, tetapi dia melihat permohonan itu adalah kepada umat-umat dia. Bukan hanya dia nak bagi umat dia bergembira, malah dia sendiri sanggup mempertahankan jiwa, raga dan juga nyawa dia semata-mata mendahulukan umat dia. Kalau kita tengok tuan-tuan sekalian, bagaimana sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, kita rasa terhibur dengan kesayangan, kasih dan cinta yang maha hebat ini. Apa-apa Nabi nak buat, Nabi akan fikir tentang umat dia. Hatta dalam persoalan ibadah sekalipun,
Nabi meringankan ibadah dia pasal Nabi tak mau di kalangan umat dia itu merasa berat dengan ibadah yang telah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan tengok dalam persoalan salat tarawih sekalipun, Nabi SAW dia keluar untuk salat malam, qiyamul lail, salat tarawih. Hanyalah dalam 3 hari Nabi keluar untuk salat. Hari yang keempat Nabi tak keluar. Sahabat Nabi yang sudah berpusu-pusu menunggu Nabi untuk nak solat bersama dengan Nabi, hari keempat mereka tertanya-tanya pasal apa Nabi tak keluar. Nabi kata apa? Nabi kata, aku tak mau benda ni akan memberatkan kamu. Aku tak mau bila kamu ikut, kamu akan menyatakan perkara tu wajib dan akan menjadi satu bebanan kepada kamu. Sampai tak tu Nabi duk fikir tentang kita. Sehingga kan tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu wa taala dia memberikan tentangan, memberikan pelawaan kepada Nabi. Sama ada Nabi nak memilih keduniaan ataupun Nabi nak memilih umat dia. Ternyata Nabi memilih kita. Kalau kita tengok dalam surah Ad-Duha yang tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu rajin duk baca sampai kepada ayat wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ada di kalangan para ulama yang menghayati perjuangan dan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila depa sampai kepada ayat wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, mereka akan berhenti di situ dan mengenangkan benda ni pernah dituju kepada baginda Rasul. Apa kata Allah? Muhammad, apa saja yang engkau inginkan, apa saja yang engkau mau, kau minta, fatarda, Tuhan pasti akan bagi. Yu'tika, Tuhan akan bagi. Bukan hanya Tuhan nak bagi kelebihan-kelebihan yang telah Tuhan bagi kepada Nabi Muhammad, malah Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada Nabi lebih daripada itu. Kalau tuan-tuan rajin membaca sebuah kitab Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dikarang oleh Syekh Ja'far Al-Barzanji, dia menyatakan warawadatuhul jibalu bi an takuna lahu dhahaban fa abah, sehingga kan Allah Ta'ala memberikan tentangan kepada Nabi untuk dijadikan gunung-gunung yang besar, antara dia gunung Uhud, supaya menjadi emas dan dikurniakan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa abahu, tetapi sayangnya Nabi tolak. Penduduk Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy, tatkala Allah Ta'ala menurunkan ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, wahai Muhammad, peringatkan kepada ahli keluarga kamu tentang Islam. Nabi duk fikir sebelum tu, macam mana aku nak habang kepada ahli keluarga aku, kata aku ni Nabi, aku ni Rasul yang diutuskan oleh Allah. Nabi panggil adik-beradik dia, Nabi panggil di kalangan sanak saudara dia, dan Nabi menyampaikan benda ni kepada mereka. Dan tatkala itu tuan-tuan sekalian, mereka menolak ajaran Nabi dan mereka memberikan tawaran kepada Nabi Muhammad, kalau hang nak jadi orang yang besar, hang nak pangkat, hang nak harta, hang minta dekat kami, kami akan bagi. Tapi jangan hang duk cerita hang tu Nabi. Jangan hang memecah belahkan masyarakat dengan membawa ajaran yang baru yang boleh merosakkan ikatan ukhuwah di kalangan kami. Tuan-tuan tengok sampai tahap tu. Nak bagi jawatan, nak bagi harta, nak bagi pangkat, nak bagi takhta kepada Nabi, tetapi Nabi menolak. Tolakan demi tolakan yang dibuat oleh Nabi ini, Allah Ta'ala menghantar malaikat Jibril alaihi salam supaya berjumpa dengan Nabi. Wahai Jibril, idhab ila Nabi, pergilah kamu kepada Nabi, fas'alhu, kamu tanya dia apa yang dia nak sebenarnya. Nak bagi harta dia tak mau, nak bagi pangkat dia tak mau, nak bagi kedudukan dia tak mau. Tuan-tuan tahu tak benda apa yang dia minta kepada Allah? Dia kata, idzan ya Rabb, kalau macam tu banyak sangat nak tawaran nak bagi kepada saya nak minta satu je. La arda wahidan min ummati finnar, saya tak mau walaupun ada satu orang pun di kalangan umat saya yang duduk dalam api neraka. Saya nak satu jaminan,
Saya tolak harta, saya tolak pangkat, saya tolak darjat. Saya nak satu jaminan yang saya nak apa dia? Saya tak mau dan saya tidak rela di kalangan umat saya yang ada dalam api neraka. Walaupun satu orang, saya yang tu yang saya nak. Tuan-tuan, ini yang Nabi minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tak sepatutnya sangat kalaulah kehadiran Maulidur Rasul, kalaulah kita dengar Nabi disebut di telinga kita, kita tak balas dengan salawat ke atas Nabi alaihi salatu wassalam, memang tak sepatutnya. Sebab itulah Jibril alaihi salam ketika mana dalam satu peristiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia nak naik atas mimbar, Jibril pun hadir kepada Nabi. Jibril kata apa? Ba'uda man zukirta indahu falam yusalli alaik. Muhammad, aku nak abang satu benda amat celaka kepada umat kamu Muhammad. Barang siapa yang dia mendengar nama kamu disebut, barang siapa yang telinga dia dengar nama kamu disebut, falam yusalli alaik, tetapi mereka tidak berselawat ke atas kamu wahai Muhammad, maka Nabi pun mengaminkan doa Jibril alaihi salam. Makna dia celaka bagi orang-orang yang tidak menyebut ataupun tidak berselawat ke atas Nabi ketika mana mendengar ungkapan Nabi disebut di telinga kita. Pasal apa tuan-tuan? Kerana Allah Ta'ala dan para malaikat berbangga ketika mana menyebut nama Nabi SAW. Tuan-tuan dah duduk dengar hari Jumaat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Dengar ada ayat tu. Kau lena waktu tu. Lena pasal ni. Dengar tu. Tok Bilal pegang tongkat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Makna dia apa tuan-tuan? Allah Ta'ala dan para malaikat senantiasa berselawat ke atas Nabi. Wahai manusia, ayat ni tuan-tuan sekalian, Tuhan dia tarik diri kita. Ayat ni Tuhan dia jentik hati kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Kalau Allah selawat, kalau Nabi selawat, hampa bila nak selawat? Tuan-tuan, Allahu akbar. Jadi tak sepatutnya sangat kalau kita tidak berselawat ke atas junjungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan pernah dengar cerita apabila ada orang bermimpi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia mimpi dia jumpa Nabi, dia bangkit daripada mimpi itu, tidak ada perkataan yang lain melainkan hanyalah cucuran air mata yang akan menitik daripada mata dia. Profesor Dr. Almarhum Datuk Dr. Harundin berapa kali dia cerita, kata dia mimpi jumpa Nabi SAW. Tentang menangis-nangis. Kita yang tengok ceramah dia pun, kita pun menangis. Dia kata dalam satu kabilah, kebetulan waktu tu dia sakit sangat. Dr. Harundin kata dia sakit sangat belakang dia ni. Malam tu dia tidur, dia mohon kepada Allah supaya Tuhan bagi kesembuhan kepada dia. Tuhan bagi dia mimpi, tuan-tuan sekalian. Mimpi itu dia nampak ada satu khemah macam mana khemah Arab Badui. Dan orang pakai duk habang kepada dia. Orang kata dalam tu ada Nabi SAW. Dia menunggu. Duk di luar dia duk tunggu bilakah Nabi SAW nak keluar. Terdetik di fikiran dia. Dia kata aku nak buat macam mana aku nak dekat dengan Nabi. Dia terus mencari kasut Nabi SAW. Dia ambil dan dia pegang kasut Nabi. Dia duduk tunggu Nabi. Tiba-tiba orang kata Nabi nak keluar lah. Dia jadi ketak, dia jadi sejuk seram, dia jadi gelabah. Dan ketika mana dia nampak sosok tubuh sudah keluar daripada khemah tu, dia terus pergi depan Nabi. Dia suar kasut di hadapan Nabi. Dia nampak kaki Nabi yang berseri-seri, yang mulia tu nak masuk dalam kasut tu. Dia nampak. Dan tak kala tu dia kata aku teringin sangat nak panggung kepala. Dia kata bila aku panggung, aku tak nampak wajah Nabi, yang aku nampak cahaya tu. Aku tak sempat untuk nak tegur Nabi. Tiba-tiba aku digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada tidur aku. Dia mengkit-mengkit, dia menangis. Tuan-tuan sekalian, menangis yang teramat sangat.
Yang tu baru jumpa Nabi SAW dalam mimpi, tak jumpa dalam real lagi. Macam mana yang Nabi habaq, man zara qabri, siapa yang menziarahi kubur aku, ka'anna zarani fi hayati, sesungguhnya seolah-olah dia menziarahi aku ketika mana aku hidup. Min asyaddi ummati hubbali, di antara umat yang amat kasih dan sayang kepada aku siapa? Orang yang mempersiapkan bekalan untuk datang berjumpa dengan aku. Hadis ni ulama kata apa? Kita pulun cari duit, kita simpan duit, kita nak pergi buat umrah. Antara niat kita nak pergi buat umrah pasal apa? Kita nak ziarah makam Nabi yang mulia di Madinatul Munawwarah. Saya, pengalaman saya 2017 saya pergi buat haji. Ketika mana dah selesai dah masyair haji apa semua, mereka bawa pergi ke Madinah. Bila sampai di Madinah, tuan-tuan, ada mutawif tunjuk lah. Dia kata kita berjalan, jom kita masuk daripada belakang Masjid Nabi SAW. Kami pemula masuk. Bila masuk-masuk, saya ni tak tengok benda lain melainkan saya nak tengok kubah hijau yang selama ni saya tengok di Malaysia. Saya teringin sangat nak tengok kubah hijau tu. Saya nampak kubah hijau tu. Lalu mutawif bawa jalan pergi. Dia kata melalui jalan kanan ni kita akan masuk daripada pintu kanan, pintu Jibril sebelah kanan kita akan masuk, dan di saat itulah kamu akan nampak dalam tu, iaitulah kubur Nabi bersama dengan dua sahabat yang tercinta, Abu Bakar dan juga Umar. Tuan-tuan, banyak benda yang saya nak habaq kepada Nabi ni. Saya langkah masuk dalam Masjid Nabawi, banyak benda saya nak habaq kepada Nabi. Selepas daripada saya bagi salam kepada Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah, saya nak habaq kepada Nabi, ya Rasulullah, saya mai daripada Penang ni, saya duk dengar hadis tentang kamu ya Rasulullah, saya duk cerita tentang kamu ya Rasulullah. Tuan-tuan, banyak benda saya nak habaq. Saya kagum dengan kamu. Hatta nama saya sendiri bermula dengan Muhammad. Saya nak nama anak saya pun macam tu. Saya nak syafaat daripada kamu ya Rasulullah. Bantulah saya ya Rasulullah. Banyak benda, hasrat dan keinginan saya nak sampaikan kepada Nabi SAW. Tuan-tuan yang biasa pergi, tuan-tuan tahu macam mana perasaan ni. Bila kita mula berjalan daripada kanan nak masuk ke kiri tu, polis Arab tu akan panggil ya Haj, takharaj ya Haj, mai jalan kan. Tuan-tuan, bila sampai nampak yang kata pagar warna mai tu, kita nampak di situ ada bulatan hijau ditulis Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mula berjalan, pitang tu berhenti tang tu nak habaqkan Nabi, bagi salam, lepas tu tak keluar ayat apa lah. Yang keluar hanyalah air mata yang berlinangan. Selama ni aku hidup di Pulau Pinang, aku hidup di negara Malaysia, aku tak pernah jumpa pun Nabi. Tapi hari ni tuan-tuan, saya hari itu saya rasa seolah-olah daripada celah-celah pagar tu saya nampak macam mana Nabi sedang duk tunggu. Saya rasa macam tu. Dia main satu perasaan, ya Allah, perasaan yang saya tak boleh nak gambarkan macam mana. Duk berasa macam Nabi duk tunggu. Dan apa yang saya hasratkan langsung tak keluar daripada mulut saya, tuan-tuan sekalian. Hanya keluar Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Yang tu ya. Duk tunggu lama, lepas tu polis Arab ni dia hanggut keluar. Ya Haji, berharak ni, dah suruh bergerak. Kita pun bergerak keluar. Bergerak tak apa, lagi aku nak main pula. Main pula, lepas tu pi pula, duk kena halau apa tu. Nak cerita apa tuan-tuan? Ini Nabi. Kita sambut hari ini, kita tak rasa apa. Tetapi sesungguhnya kita mohon kepada Allah, biarlah sambutan yang kita buat ini disaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekurang-kurangnya tuan-tuan, kita masuk dalam orang-orang yang mendapat syafaatul uzma, syafaat yang besar daripada Nabi. Sebab Nabi sebut, Nabi kata, man ahya sunnati faqad ahabbani, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnah aku, dia adalah orang yang sayang dekat aku. Tanda sayang kepada Nabi, hidupkan sunnah Nabi.
Tak boleh buat sunnah besar, ambil sunnah hak kecil-kecil, janji kita buat. Dan Nabi kata, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang sayang kepada aku, dia akan duduk dengan aku dalam syurga bersama dengan Nabi SAW. Ya Allah, pilihlah kami semua, ya Allah, amin. Tuan-tuan, seorang sahabat Nabi yang bernama Sauban ibnu Bujdah radhiyallahu anhu. Dia ni dalam kitab syakhsiyah antara sahabat-sahabat Nabi, dan dia disebut sebagai perindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perindu kepada Nabi ni siapa? Orang yang kalau Nabi tak nampak depan mata dia, dia nanti akan keluh kesah. Orang yang ketika mana dia tak nampak sosok Nabi, dia akan menangis. Sampailah satu hari dia kata, sampai bila aku nak jadi macam ni? Lah ni tak apalah, Nabi ada lagi. Nanti kalau Nabi tak ada, aku nak tengok siapa? Dalam sebuah hadis, dia kata, Nabi SAW nampak Sauban ibnu Bujdah mai kepada dia dalam keadaan mahzun, dalam keadaan muka dia tu muka yang sedih. Sebab dia duk fikir apa, tuan-tuan sekalian? Dia kata, kalaulah aku mati, aku ditakdirkan menjadi ahli syurga, mungkin tingkatan syurga aku dengan Nabi berbeza. Maknanya dalam syurga aku tak boleh jumpa Nabi. Dia fikir sampai tahu tu. Tapi kalaulah aku ditakdirkan menjadi ahli neraka, sudah pastilah aku takkan berjumpa dengan Nabi SAW. Tentu kita kena fikir macam tu tak? Pernahlah kita fikir macam tu, aku ni ahli neraka ke ahli syurga? Kalau aku ahli syurga ni besar tuah dah, tapi boleh dah aku jumpa Nabi. Tapi kalau aku ditakdirkan ahli neraka, tak jumpa dah Nabi. Sebab Nabi duduk dalam syurga. Benda tu dia duduk fikir, benda tu duduk main dalam pemikiran dia, sampai menangis dia, tuan-tuan. Sehingga kan dia jumpa Nabi SAW. Nabi kata, ya fulan. Nabi kata, wahai Sauban, mali araka mahzunan. Aku duk tengok hang ni sedih ni pasal apa? Bukankah aku duduk depan mata hang, nak sedih apa lagi? Kalau hang rindu, hang kasih, rindu dendam yang ada dekat hang, bila duduk depan mata hang, nak sedih apa lagi? Aku duduk depan hang ni. Apa kata Sauban, tuan-tuan sekalian? Ya Nabi Allah, syai'un fakkartu fihi. Nabi Allah, saya duk fikir satu benda ni, dia kata. Ma huwa? Nabi kata, benda apa? Nahnu nad'u alaika wa naruh nanzuru ila wajhika wa nujalisuk wa qadan turfa'u ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fala nasilu ilaik. Dia kata, ya Rasulullah, kami ni, saya ni tiap-tiap hari saya nampak Nabi. Saya ni tiap-tiap hari akan duduk dalam majlis Nabi. Maknanya Nabi akan duduk depan mata saya. Tetapi yang paling saya takut ni apa? Wa qadan, isu, wa turfa'u ma'an nabiyyin fala nasilu ilaik. Kalau kamu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu dimatikan oleh Allah Taala, saya nak tengok siapa dia kata. Lah ni tak apalah duk nampak Nabi depan mata. Duduk, kalau ada masalah boleh duk cerita dekat Nabi, boleh duduk dengan Nabi, tengok muka Nabi tu pun yang seperti bulan purnama tu pun dah cukup menghilangkan masalah yang duk ada dekat saya. Tapi lepas ni saya nak tengok siapa? Falam yaruddan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak jawab. Kena soalan macam tu, Nabi tak jawab. Nabi duduk senyap, tuan-tuan sekalian. Dan Nabi meninggalkan yang kata Sauban ibnu Bujdah dalam keadaan terpinga-pinga, jawapan dia tak dapat. Rupa-rupanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan dalam surah An-Nisa ayat 69. Yang ni tuan-tuan pun selalu baca doa ni. Apa dia ayat tu? Tuhan buat turun, Tuhan kata, wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Bila Tuhan buat turun dalam surah An-Nisa ayat 69 tu, Nabi SAW keluar daripada rumah dia. Nabi turis pergi cari Sauban. Aina Sauban? Bashir ya Sauban. Sauban di mana ni? Apakah kata berita gembira yang besar bagi dia, bagi Sauban ni?
Sahabat-sahabat dipakat lari pergi cari Sauban. Sauban, Nabi cari hamba. Nabi kata ada berita gembira kepada hang. Sauban dia dengar-dengar tuan-tuan, ketak lutut. Sejuk badan dia. Dan dia dikira teriak ya. Menangis. Dia lari dia jumpa Nabi SAW. Dia peluk Nabi. Bila dia peluk Nabi, dia kata, "Malaka ya Nabi?" Apa Nabi? Nabi kata, "Sauban, aku meninggalkan hang kemarin bukan aku tak mau jawab soalan hang, tapi aku tak ada jawapan. Tetapi tadi Atahu Jibril, malaikat Jibril main kepada aku membawa jawapan ini datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa jawapan daripada Allah? Wa may yuti'illaha war rasul." Tuan-tuan pegang elok ayat ni. Siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Dua benda. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Allah Taala akan bagi satu nikmat yang besar. Kalau satu nikmat, kalau an'ama Allah maknanya lebih lagi nikmat. Tuhan akan bagi satu nikmat yang paling besar. Antara nikmat yang terbesar apa? Mereka akan bersama-sama dengan orang yang Tuhan bagi nikmat, iaitulah di kalangan para nabi, para syuhada, para siddiqin dan juga orang-orang yang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka akan duduk dalam syurga dalam keadaan duduk berjiranan seperti mana dalam satu masyarakat. Kita boleh duduk dengan Nabi, duduk dalam satu kampung syurga bersama dengan Nabi. Tiap hari nak tengok Nabi pun boleh, tuan-tuan sekalian. Allahu Akbar. Syarat dia dua, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sujud di depan Kaabah waktu itu, cerita tentang dakwah kepada masyarakat, dakwah secara besar belum lagi dibuat. Dakwah ni mula-mula buat di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam Al-Makhzumi. Kita ingat nama ni, Al-Arqam bin Abi Al-Arqam Al-Makhzumi. Nabi buat dalam bentuk usrah kecil di rumah tu. Sebab apa? Sebab Nabi nak buat di masjid, Nabi tak dapat permit lagi waktu tu. Permit kerajaan tak bagi. Buatlah di rumah. Duduk dalam rumah tu, mainlah sahabat Nabi, main paknakan Nabi, main sepupu Nabi Sayyidina Ali. Antara dia Hamzah bin Abdul Muttalib, dia juga duduk dalam rumah tu, duduk dengar Nabi duduk bagi cerita tentang Islam. Satu hari Nabi teringin untuk Nabi bersujud di hadapan Kaabah. Kaabah ada waktu tu. Bila Nabi sujud di hadapan Kaabah, tuan-tuan sekalian, rupa-rupanya dalam keadaan Nabi sujud tu dilihat oleh pembesar-pembesar Quraisy. Pokok ni juga tak puas hati dekat Nabi ni. Dia tengok Nabi Muhammad, dia kata tu Muhammad pergi sujud lah. Dia panggil ada satu orang yang bernama Uqbah ibnu Abi Mu'ayt. Uqbah ibnu Abi Mu'ayt. Dia kata, Uqbah, hampir cari satu benda, hampir buat naya kat Muhammad. Rupa-rupanya Uqbah dia pergi cari Salajazur. Salajazur ni apa? Satu bumi yang dalam tu ada perut unta, ada najis unta, ada segala najis-najis natang hak lain duduk dalam tu. Dia bawa benda tu, faqadhabahu ala zahri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia bawa benda tu, dia pituang waktu Nabi duduk sujud tu, dia pituang perut unta dan juga najis-najis tu atas belakang Nabi. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan, kita duduk semayang hari ni tak ada siapa lagi duduk kacau kita. Tak ada lagi orang duduk, bukan kata orang bubur najis, orang pergi duduk atas kita, tak ada lagi. Duduk sujud tak ada siapa kacau. Tapi yang kata Nabi, dia pernah mengalami benda tu. Orang tuang najis atas belakang dia. Bila najis atas belakang dia, tengok-tengok, dia berasa najis, tuan-tuan sekalian, dia tak panggung kepala. Sahabat-sahabat Nabi hak lain ni, hak mana baru masuk Islam ni, mereka tak berani nak tunjuk Islam mereka lagi. Mereka tengok-tengok, mereka kata jahanam dah tu. Apa mereka buat kat Nabi kita tu? Mereka tak berani lagi untuk nak tolong Nabi, pasal mereka tengok kes-kes yang berlaku pada sahabat yang lain. Antara dia Bilal bin Rabah, macam mana Bilal bin Rabah yang diseksa oleh tuan dia. Mereka tengok juga macam mana Ammar bin Yasir
Depa tengok Yasir, depa tengok mak kepada Ammar Sumayyah yang dibunuh dengan kejam, tuan-tuan sekalian. Allahumma salli ala Muhammad. Tak berani depa nak untuk nak tahan, tak berani depa nak pergi kacau. Kita azan dulu. Okey. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Tuan-tuan, bila kita dengar azan tadi, dah saya teringat siapa yang ada malam ni dan siapa yang dengar kuliah live apa semua, lepas daripada ni saya minta tolong sangat-sangat, bila dengar azan jangan lupa untuk kita doa selepas azan. Sebab berdasarkan kepada hadis Nabi SAW riwayat Imam Bukhari. Hari ni kita ambil ni bukan bawa keluar duit tu. Modal apa pun tak bawa keluar. Tentang berhenti kerja azan, tak tengah nak kerja, tak apa dengar azan, senyap azan, betul kat tangan. Tak mau kat tangan, tak buat kerja kan. Nabi kata apa tuan-tuan sekalian? Nabi kata man qala hina yasma'un nida. Siapa yang membacakan ataupun menyebut ketika mana dia mendengar an-nida. An-nida ni seruan azan. Habis-habis itu dia baca Allahumma rabba hazihi da'wati tammah was salatil qa'imah semua sampai habis. Yang ni yang kita nak dengar. Nabi kata apa? Halat lahu syafa'ati yawmal qiyamah. Nabi kata dia berhak untuk mendapat syafaat aku ketika mana hari kiamat. Tuan-tuan jangan harap anak-anak kita nak tolong kita. Tuan-tuan jangan harap pak kita, mak kita nak tolong kita. Tuan-tuan jangan harap kawan-kawan kita atas dunia nak tolong kita. Jangan harap isteri, jangan harap suami. Kita seorang-seorang. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran pada hari itu, yauma idzin, pada hari itu tuan-tuan sekalian, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Hari itu saudara dengan saudara dia tak peduli dah. Hari itu mak pak tak peduli ke anak-anak, anak-anak tak peduli kepada mak pak. Hari itu suami tak peduli kepada isteri, isteri tak peduli kepada suami. Kita semua orang likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Hari itu kita duk ulun, kita duk gelut dengan urusan kita masing-masing. Alangkah indahnya syafaat Nabi datang menjelma dan menjemput kita pada hari itu. Jadi ambil kesempatan ni. Walaupun dengar malam ni benda simple, hak saya nak cerita hak banyak-banyak ni mungkin kita lupa tuan-tuan sekalian. Tu dengar tak dengar, nampak sejuk dia macam malam ni dia lena ke apa, mana kita nak tahu. Korang-korang hak dapat lepas daripada semayang, aku akan berdoa sampai bila-bila. Amankan pada tuan-tuan sekalian, insya-Allah syafaat Nabi sebab jaminan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Tuan-tuan, saya teruskan tadi. Yang kata Nabi SAW, ketika mana atas belakang dia itu dia letakkan najis unta, perut unta yang busuk atas belakang Nabi, Nabi tak panggung kepala. Sahabat Nabi ni duk teriak, kami tak boleh nak buat apa, kami tak ada kekuatan. Lepas tu yang mereka nampak Fatimah, anak Nabi, mereka pergi panggil Fatimah, Fatimah lupa hang jadi apa. Fatimah pun main tengok, ya Allah, apalah jadi dekat anak aku ni. Fatimah pun main, tuan-tuan, ja'at Fatimah fa akhazathu ala zahri. Fatimah main dia kai hati belakang Nabi tu sambil dia duk marah, wada'at man sana, sambil duk marah. Apalah hangpa buat kat pak aku ni? Pak aku bukan buat apa-apa kat hangpa. Yang hangpa buat nayang macam ni pasal apa? Yang golongan pembesar Quraisy duk tengok sambil duk gelak apa yang Fatimah duk buat. Menangis Fatimah, dia duk buang ni belakang Nabi. Nabi tak panggung kepala. Di saat itu berguguran air mata Nabi SAW. Lepas tu Nabi panggung kepala. Nabi mengangkat tangan, wa rafa'a yadayhi. Nabi angkat tangan, Nabi kata, Allahumma alaika mala'a min Quraisy. Nabi kata, ya Allah, hancurlah puak-puak pembesar Quraisy ni, ya Allah. Nabi sebut nama satu-satu antara dia. Nabi sebut Abu Jahal ibn Hisham, wa Utbah ibn Rabi'ah, wa Uqbah ibn Abi Mu'aid, wa Syaibah ibn Rabi'ah, wa Umayyah ibn Khalaf, wa Ubay ibn Khalaf. Nabi sebut nama-nama ni, antara 6 orang, 7 orang hak Nabi sebut nama ni, tuan-tuan. Abdullah ibn Mas'ud kata apa? Nama hak Nabi sebut tu, aku nampak mereka seorang-seorang terbunuh di dalam peperangan Badar. Hak Nabi sebut satu-satu tu terbunuh dalam peperangan Badar. Falaqad ra'aituhum qutilu yauma Badr. Dia kata sesungguhnya Abdullah ibn Mas'ud dia kata dalam peperangan Badar ni aku nampak depa ni mati, aku nampak dia ni mati, aku nampak dia ni mati dalam keadaan mati yang cukup menyeksakan. Pasal apa? Pasal atas dunia yang hangpa kacau ni bukan seorang, bukan sebarangan orang. Yang hangpa kacau ni adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan Abdullah bin Mas'ud dia kata apa? Aku duk nampak mereka tu mayat mereka tidak diselenggarakan dengan baik. Mereka pakat korek tanah, mereka tolak tu tempat tanam. Cuma mereka tak dapat nak berjumpa dengan mayat Ubay ataupun mayat Umayyah ibn Khalaf. Dia ni siapa, tuan-tuan? Dia adalah Allahu Subhanahu. Dia adalah ketua ataupun tuan kepada Bilal bin Rabah. Mayat dia tak jumpa. Sebab apa mayat dia tak jumpa? Yang nampak mayat dia itu taqatta'at awsaluhu falam yulqa fil bi'ri. Yang ada orang nampak kasut dia dan bersama dengan kaki dia. Orang nampak tangan dia duduk sana, orang nampak badan dia duduk belah tu, orang nampak baju besi dia duduk belah tu. Maknanya mayat dia telah dihancur dan dipotong-potong oleh tentera Islam dan dipisah-pisahkan mayat dia. Biar lagu tu buat dia jadi kering lagu tu, lepas tu burung nanti main makan habis macam tu. Nak apa-apa, tuan-tuan, itulah pengorbanan Nabi SAW. Kita tak pernah lagi buat macam tu. Baru jawatan kuasa masjid tahan, halau, suruh balik ambilkan sejadah pun maki berkapak lah. Dia tak biasa. Tu pun saya tengok tadi jawatan kuasa siap bawa peluang emas lagi, sampai tak ada nak ambil pula orang satu. Nak pergi beli 3 rupang ke 2 rupang lah ni. Allahu Akbar. Tuan-tuan nampak? Tapi Nabi lah buat bilah macam mana pun dekat dia. Tak ada masalah yang kata Nabi ni. Kita pegang bang tu. Kita ni siapa? Orang nak hina ke? Orang nak kata ke? Orang nak ancam ke? Orang nak fitnah ke? Tolak semua tu, tuan-tuan. Pasal apa? Kalau Nabi tu kekasih Allah lagi teruk orang buat, dia pun tak ada masalah. Kita ni siapa nak dibandingkan dengan Nabi SAW? Tuan-tuan, kesedihan Nabi juga yang kedua ketika mana pak menakan dia Abi Talib meninggal dunia. Tuan-tuan kenal Abi Talib? Abi Talib ni orang yang menjaga Nabi selepas daripada kewafatan Abdul Muttalib, iaitulah tuan Nabi SAW. Abi Talib jaga. Abi Talib ni orang bagus, tuan-tuan sekalian. Dia ni selalu duk tolong Nabi, sehingga kan bila ada orang nak kacau anak menakan dia, dia akan duduk di hadapan. Hangpa kacau anak menakan aku, mampu hangpa Abu Talib ni. Ketika mana saat dia menghadapi sakaratul maut, Nabi SAW duduk dengan dia, bersama dia juga, iaitulah Abu Jahal, duduk dekat dia juga. Lepas tu dia kata dekat pak menakan dia, waktu tu pak menakan pun tak nak cakap apa lah.
Duk lorak dah kalau bahasa kita. Ayy ammi, dia kata wahai pak nakan ku, qul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah. Kalimah ni lah yang akan kau perlukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa tentang kalimah la ilaha illallah Tuhan tu? Sebelum nak mati, Nabi kata apa? Man akhiru kalamihi qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir kalam dia menyebut la ilaha illallah, masuk syurga. Sebab tu kita sebelum nak tidur, tuan-tuan sekalian, mulut kita ni biasakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalimah tu. Jadi Nabi habang kepada pak nakan dia. Waktu tu pak nakan dia tak masuk Islam lagi. Nabi dakwah pak nakan dia waktu sakit tu. Nabi kata, ay ammi, pak nakan saya, pak cik saya, sebutlah ni. Kalimah ni lah engkau akan perlukan ketika mana engkau bertemu dengan Allah. Faqala Abu Jahal, waktu tu Abu Jahal pun ada ya. Abu Jahal kata apa? Ya Abu Talib, targhabu an millati Abdul Muttalib. Abu Talib, late dia bagi betul lah. Late. Oleh late pun tak nak buka mata lah. Hang duduk agama pak hang Abdul Muttalib tu betul dah dia kata. Betul lah dia kata, tu salah dia ikut agama hak baru, agama ni pun tak tahu betul tak betul. Abu Jahal kata macam tu kepada Abdul Muttalib, pada mak Abi Talib. Lepas tu pula Nabi pun habaq lagi macam tu juga. Abu Jahal dia duk kacau. Sehingga kan tuan-tuan sekalian, falam yazala yukallimanihi hatta qala akhir syai'in kallamahum bihi ala millati Abdul Muttalib. Abi Talib waktu duduk dia kalih-kalih tengok Muhammad, dia geleng kepala. Dia kata apa? Apa tanda kata dia geleng kepala? Dia kata, wahai anak nakangku, aku tak boleh nak ikut agama hang, aku akan terus berada dalam agama Abdul Muttalib, tuan hang dan juga pak aku meninggal dia. Tuan-tuan tak sakit hati ke? Tak berasa hati ke tuan-tuan sekalian kalau kita ada ayah, kita ada mak yang meninggal dalam keadaan mereka tidak beriman kepada Allah. Kita ada mak juga semayang, duduk senyap betul, tak apalah, hampa semayang lah kat mak. Dia pun, tuan-tuan sakit hati kita. Bukan kata sakit hati tu benci kat dia, tak, tapi benda jumlah ayah, jumlah pergi masjid, tak apalah, alhamdulillah dulu. Tengok-tengok tuan-tuan sakit lorak dah ayah ingat kat Allah ayah dia tak ada teringat kat Tuhan. Dia kata, tapi lembu siapa nak jaga? Itu dulu. Kita rasa hati ni. Siapa ada perasaan macam tu? Siapa pernah kira dia berasa? Ketika mana pak nakan dia meninggal, dia kata apa? Nabi kata apa? La astaghfiranna lak, dalam keadaan dia menangis kepada Allah. Dia kata la astaghfiranna lak ma lam unha anhu. Dia kata, wahai pak nakan aku nak mohon ampun kepada Allah supaya Tuhan ampunkan hang selagi mana benda tu tidak dicegah kepada aku. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Quran surah At-Taubah ayat 113. Kita boleh cari surah At-Taubah ayat 113. Maka lin nabiyyi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin. Tuhan kata tak sepatutnya seorang nabi dan orang yang beriman dia memohon keampunan kepada orang-orang musyrik. Walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Walaupun pak kita, walaupun mak kita, walaupun adik-adik kita, mereka tu orang musyrik, kita tak boleh minta ke Allah supaya mengampunkan mereka. Sebab apa? Sebab mereka itu adalah ashabul jahim. Mereka adalah orang-orang yang akan mendiami api neraka jahannam. Wal a'yazulillah. Tuan-tuan boleh faham? Lepas daripada ni, kalau tengok ada sahabat kita, kita boleh minta hidayah kepada mereka, tapi tak boleh minta keampunan kepada mereka. Jangan duk pandai-pandai. Lagi duk minta keampunan kat kawan, minta keampunan kat kawan ni, sedangkan dia bukan orang Islam. Nak minta hidayah boleh. Allahumma hdi li, maka siapa-siapa lah. Allahumma hdi li ciong apa kan nama. Allahumma hdi li mutuzami ke apa, tak apa. Ya Allah bagi hidayah kat dia, ya Allah bagi hidayah kat dia. Macam mana Nabi dia pernah minta hidayah supaya Allah Taala bagi kepada dua orang. Allahumma
Mahdi li Umarain, kepada dua Umar, Umar ibn Hisham iaitu Abu Jahal dan juga Umar ibn Khattab. Alhamdulillah, doa Tuhan bagi doa Nabi itu, Umar Al-Khattab masuk ke dalam Islam. Betul. Menangis baginda Nabi SAW. Begitu pula nangis yang ketiga Nabi SAW ketika mana Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha. Dia meninggal. Sebelum dia nak meninggal itu tuan-tuan, Abu Hurairah dia kata apa? Dia kata Nabi SAW habang kepada kami dia didatangi oleh Jibril. Bila Jibril main, Jibril kata apa? Wahai Muhammad, hadhihi Khadijah atatka bi inahin fihi ta'am aw inahin fihi syarab fa'aqribha min rabbiha salam wa bashirha bi baitin min qasad la saqab fihi wa la nafar. Dia kata, ni Muhammad, Jibril Muhammad, aku nak abang ke hang. Ni bini hang Khadijah itu, dia sesungguhnya dia akan membawakan kepada kamu makanan dan minuman daripada syurga. Dan aku nak cerita juga kepada kamu, sesungguhnya faqriha min rabbiha salam, Allah Subhanahu wa taala mengirim salam kepada dia. Tuan-tuan, Allah bagi salam kat Khadijah. Allah bagi salam kat Khadijah. Ni Allah bagi salam kepada Khadijah. Jibril habaq kepada Nabi Muhammad. Bila Nabi Muhammad dengar macam tu, dia mula puasa sayur lah. Ni petanda yang tak cantik ni. Pasal apa? Pasal kalau Tuhan dah bagi salam kepada Khadijah, maknanya lepas daripada ni, wa bashirha bi baitin min qasab la saqab fihi wa la nasab. Jibril pula kata, khabarkan kepada Khadijah, wahai Muhammad, sesungguhnya dia akan berpindah daripada rumah atas dunia ini kepada rumah yang tidak ada kesulitan, yang tidak ada kesusahan, yang penuh dengan kemewahan. Apa tanda dia, tuan-tuan sekalian? Tanda dia apa? Khadijah akan meninggal dunia selepas daripada itu. Menangis pula Nabi SAW. Kita bini di rumah anak 2 minggu, teriak seorang anak kucing. Tidak ada. Makan Maggi, bubuk dalam helmet, mangkuk tak guna lah. Pasal apa? Pasal mangkuk tak basuh, penuh atas tinggi. Mana lagi mangkuk pula, kau tengok-tengok helmet Apollo lah ada. Buah lah tu, buah yang panas, buah makan. Pernah makan helmet? Saya dulu sekolah pernah makan helmet, dan kuih. Pasal tak mau bawa mangkuk dengan orang. Lagi satu, yang kedua ni pasal tak mau orang kacau kita. Bila kita pun lah helmet ni, orang nak makan tak ada, yang pegang apa jadi punya. Betul. Meninggal tadi. Kita meninggal tadi, tahun ini disebut sebagai tahun Amal Huzn, iaitulah tahun kesedihan. Nabi SAW disuruh pula oleh Allah Subhanahu wa taala pergi ke Taif. Ini cerita Taif semua orang tahu. Bila dia pergi ke Taif, Taif ni siapa? Taif ni adalah adik-beradik kepada Khadijah, Bani Sa'diyah duduk di sana. Dia pergi. Bila pergi jumpa Pak Nakan, jumpa adik-beradik Khadijah, dia ingatkan dia kau boleh terima lah dakwah tuan-tuan. Rupanya silap dia. Dia ingatkan adik-beradik kita dah boleh terima dakwah. Tak boleh juga. Yang duk jadi racun dalam daging ni, tuan-tuan sekalian, dia apa dia? Dia ada. Minta maaf sebut. Hal ni yang duk jadi masalah kat kita. Sebab itulah Nabi SAW pernah habaq kepada kita. Nabi kata berapa ramai di kalangan manusia yang hancur agama dia disebabkan oleh aqrabin, oleh adik-beradik dia. Kadang-kadang boleh pak dia, kadang-kadang boleh mak dia, kadang-kadang boleh isteri ataupun suami dia, kadang-kadang boleh anak dia, kalau tak anak dia pun jiran dia. Betul? Kita nak jaga hati dia bang. Nak tegur pak atau nak buang ni lah. Jadi kita perlu nampak dia buat benda jahat. Pak ni kaki curi kabel telefon. Dia kata, malam ni hang tolong pun, hang duk tiap motor sudah ada kata. Aku tarik kabel tu, apa dah motor pun naik. Dia kata, ya benda tu dosa ya. Hang ni anak apa? Tak apa ya. Dia kata, tu ikut. Tidak ada. Ada isteri kita malam ni ada ni, mau didurus ni, abang dia duk gaul minta abang. Jom pergi makan laksa, lepas laksa. Dia kata, isu. Kata, tak boleh. Dia kata, boleh kan. Payah lah dia ni. Tak main, boleh tidak mana ni. Orang bilang di mana ni? Dia bawa bunyi pun. Sama juga suami, isteri duduk teringin nak main. Suami kita tuak Zahar dia kata, aku pun boleh ceramah. Dia kata, ceramah tak mana kata kan. Anak-anak pula tu gelutkan kita. Jiran tetangga pula kalau ada sakit kepala kita, yang tak mau nak ikut kita. Belah jadi kita bersama dengan jiran buat benda tak elok.
Nabi apa macam tu? Adik-adik kan? Jadi rupanya adik-beradik yang kata adik-beradik kepada Khadijah tak boleh nak bantu langsung. Nabi bersama dengan Zaid bin Harithah dalam kitab Rahimil Maktub. Syekh Safi Rahman Mubarak Furi dia kata apa? Dia kata Nabi masuk 3 malam betul sekalian. Nabi tu orang kata apa, duk negotiate dengan pembesar barisan dia. Kata Umar ni, aku nak abang Islam je. Aku bukan nak kacau bajian hamba. Aku bukan nak kacau peruntukan hamba. Aku tak nak kacau pertembak abang. Aku nak abang Islam je. Dia berkata boleh, tak ada masalah. Esok kami akan kumpulkan orang. Rupanya dia berkumpul di kalangan orang-orang tua, di kalangan orang-orang muda, di kalangan wanita, di kalangan kanak-kanak yang bersama dengan mereka ketik batu, duri, najis-najis binatang. Mereka lempar kepada Nabi SAW. Mereka paling Nabi, tuan-tuan, sehingga berpecah muka Nabi. Nabi menangis, Nabi duduk di kebun kurma kepunyaan Utbah bin Rabi'ah. Nabi duduk tamu menangis. Nabi angkat tangan kepada Allah. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati. Ya Allah, aku tak ada siapa aku nak ngadu. Ya Allah, aku ada isteri meninggal, aku ada pak nakal meninggal, aku tak ada siapa aku nak ngadu. Aku nak ngadu kepadamu ya Allah. Ilaika ashku dha'fa quwwati. Aku ni tak kuat sebenarnya ya Allah. Aku sedih ya Allah. Kenapa lah aku bin Allah? Wa ilaka ilati sikkin yang kedekat yang ada dekat aku. Anta Rabbi wa anta Rabbul mustad'afin. Engkaulah Tuhan aku, engkaulah Tuhan kepada orang-orang yang lemah. Ila man takiluni, diri aku ni kau nak buang ke mana ya Allah? Ila ba'idin yatajahamuni, adakah engkau nak buang aku kepada musuh yang ingin membunuh aku? Nabi baca doa dulu. Mana ngadu Nabi SAW kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba di saat itu malaikat Jibril datang bersama dengan malaikat yang disebut sebagai Akhsyabain. Jadi itulah malaikat 2 gunung. Gunung Qa'qa'an, satu lagi gunung apa? Jabal apa yang buat istana orang-orang ini? Jabal Qubais. Satu Qubais, satu Qa'qa'an. Mai malaikat tu mai yang jaga 2 gunung ni. Dia kata Muhammad dalam keadaan Nabi duk nangis, Muhammad, aku buat main ni. Buat main bukannya orang-orang besar ni. Aku buat main dua yang menjaga 2 gunung. Malaikat yang menjaga Akhsyabain itu dia kata Abu Muhammad, perintahkan kepada aku angkat 2 gunung Qubais dan Qa'qa'an dan aku letakkan di atas kepala buah-buah Taif ni biar hancur semua. Betul-betul ni lah. Agak-agak kalau orang buang abang benek ni buat apa? Kita keluar-keluar kasut kita ada dia balik. Tahu dia balik. Ini bahasa Kedah. Tak ada motor juga. Keluar-keluar motor kita baru beli, orang curi. Haji cari apa? Cari motor kata ni. Tak apa Haji, kalau kami jumpa motor Haji, kami dapat angkat siapa curi agak-agak, Haji nak buat apa? Kita nak jawab macam mana Nabi jawab? Nabi kata Allahumma hdi qawmi fa innahum la ya'lamun. Aku nak minta satu je. Aku tak mahu buat kacau mereka. Yang aku nak minta kepada Allah, bagilah hidayah kepada mereka, kerana mereka adalah orang yang tak tahu sebenarnya. Curi motor kita, dia bukan tahu kata kita tu ayah besar aku ni. Tidak dia. Dekat tak nak kata apa kadang-kadang depan. Lo panggil dia main yang dicuri motor beran tak ambil siapa? Tak tahu. Panggil dia main, dah kunci ada rotik duduk dekat aku. Kata tak apa main, aku nak pergi rotik, aku pergi kat dia. Ada apa bukan kat tangan, tengok saya nak cium dia sekali. Obat tak ada. Masukan saya tak ada. Betul. Nabi mendoakan kebaikan kepada kita. Allah. Sebab tu Nabi SAW diajak kita, bukan tak waktu sihat Nabi, waktu sakit Nabi pun Nabi ajak kita. Nabi ajak umat dan waktu sakit pun hampa jangan mengeluh, pasal aku bersama dengan hampa waktu sakit. Sebulan Nabi SAW demam dalam kitab Rahimil Maktub. Sebulan Nabi demam. Dan tiap kali Nabi demam panas yang teramat sangat. Aisyah radhiyallahu ta'ala seorang isteri yang manja, dia selalu keluh ni. Aisyah bini muda lagi betul. Tua ni nak peluh-peluh lagi, tak apa nama dagu dia pada pau gila. Kita boleh ingatkan dia ada lagi tinggal-tinggal gigi dia pada pau gila. Kan? Kita boleh ingat dia lah. Muda dia peluh, dia manja dengan Nabi
Satu hari Nabi demam, tuan-tuan sekalian, 30 hari Nabi demam. Nabi demam, dia peluh Nabi, dia rasa, ya Allah, ya Rasulullah, Allah dah panas sana ni. Masya Allah. Adakah macam ni ujian yang diberikan oleh para utusan Allah Ta'ala? Nabi kata memang macam tu. Kalaulah satu kali umat aku demam, aku 10 kali akan rasa sakit. Ja'far At-Tayyar ataupun disebut sebagai Ja'far yang ada sayap di dalam syurga. Jadi pemenangan ini. Satu hari tentang dalam peristiwa sekatan ekonomi ke atas Makkah waktu itu, ke atas Nabi SAW 3 tahun. Sehingga kan sahabat Nabi ada yang pecah di hari dahulu pasal dia makan daun kering. Daun kering tu bukan dia makan macam tu. Daun kering tu dia bubuh layak, dia ada kembang tu, ambil daun kering tu makan. Kita bukan makan daun kering, kita termangkau kering. Pecah mulut betul sekali. Sampai Ja'far ni dia ikat batu di pokok dia menggunakan sobat. Dia bukan dia apa nama? Dia rasa lapar, dia angkat perut kat Nabi. Dia tengok, ya Rasulullah, mata sama kita mata Nasrullah, bila pertolongan Tuhan main ni tengok perut saya boleh ada apa, ada kosong ni. Betul. Nabi tak kata apa. Nabi angkat baju dia, Ja'far kata aku melihat di perut Nabi ada seketul batu yang diikat oleh kain sobat. Maknanya kalau umat dia lapar sekali, 10 kali akan dirasai oleh Nabi SAW. Tentu nak kata apa ikan Nabi? Belakang sangat tak mau selawat ke atas Nabi. Belakang sangat kita tak mau sambut yang kata sambutan Maulid Rasul SAW. Sampai bila-bila, bukan dekat hari ini, sampai bila-bila kita sambut semua lebih daripada raya kita lagi nak semua ni. Pasal rahmat dengan alam ni berseronok dengan kehadiran Nabi SAW. Kita takkan tak seronok. Waktu Nabi sakit, Nabi SAW yang ni saya nak ajak, bukan kata ajak lah yang ni kita kongsi. Nabi SAW dekat dengan dia ada satu bekas bol of Robert Nabi SAW, satu bekas. Bekas ni cerita di China dulu. Tak boleh tadi masa sikit. Cerita di China. Lepas daripada negara Rusia tu bergaduh dengan China tu lama, lepas tu China mendapat kemerdekaan. Tuan-tuan search tengok dalam YouTube. Ni duk ada handphone nak kemas-kemas ni duk tengok. Nombor ekor dalam tu nombor apa? Tengok tu ada jenis dia tu, the ball of Prophet Muhammad SAW. Kita tengok. Saya tengok saya pun menangis kita sekali. Cerita dia apa? Ketika mana China, negara China tu lepas daripada kemerdekaan, tu negara China ni depa ni kalau tuan-tuan nak kenal depa ni jenis pahlawan punya orang. Antara yang terkenal sekarang ni siapa dia? Khabib Nurmagomedov apa nama saya tidak tahu. Dia tu bukan yang berlatih dengan manusia, berlatih dengan orang betul kan? 29 kali dia masuk dalam pertandingan tinju, tak pernah kalah. Apa? Kita bukan berlatih dengan orang, kita berlatih dengan apa? Loh, jenis-jenis dia tu, dia ni memang pahlawan. Hati memang kering, betul sudah. Hati kering. Sehingga kan bila negara mereka diberi kemerdekaan, mereka nak kedaulatan, mereka nak daulat. Yang kata daulat tu, dia mesti ada sesuatu benda duduk di negara mereka. Yang mereka nampak apa dia? Iaitulah apa saja peninggalan Nabi SAW kami Nabi ni. Mereka dapat hadiah daripada orang Arab yang duduk di Amerika, iaitulah mangkuk Nabi SAW diterbangkan khusus daripada mereka turun mereka ke China. Tuan-tuan, bila sampai Presiden China tu pegang kotak, tak buka mangkuk lagi, pegang kotak, menangis, menangis. Lepas tu pula dia pegang kotak, dia jum kotak tu, dia turun kereta pakai daun susun tunggu. Lepas kereta susun tunggu, dia pegang kotak tu nak pergi ke istana dia, nak balik ke kediaman dia tu. Sambil-sambil dia berjalan balik ni, yang kata rakyat China ni kiri kanan ni bukan apa nak tengok mangkuk Nabi, bukan Nabi nak tengok mangkuk je. Pakai dua bapai tangan tu, selawat dua bapai tangan ni sepanjang jalan ni. Sampai-sampai di istana dia tuan-tuan sekalian, dia buka Allahu Akbar. Baru nampak mangkuk Nabi, tak nampak Nabi. Sampai-sampai tu dia buka mangkuk Nabi tu, dia angkat mangkuk Nabi ni, menangis habis semua. Yang mereka ni jiwa-jiwa jantan perkasa menangis. Dia
ayat Zam-Zam tu dia bagi mufti, dia minum, mufti tu pegang-pegang minum. Oh, keluar air mata. Yang presiden dia ni hang muka kan dia duduk pegang ni kira menangis. Yang tu baru mangkuk Nabi SAW. Tak jumpa Nabi. Mangkuk itulah yang digunakan oleh Nabi. Nabi waktu dia demam, dia akan celup dalam mangkuk. Dia akan celup, dia akan ambil air dan dia akan sapu di kepala dia sambil dia membaca Allahumma inni, ataupun Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inni ala sakaratil maut. Doa tu kita baca. Ya Allah, permudahkanlah kematian aku, ya Allah. Ambil yang aku permudahkan kematian. Pasal kita kata jelur kan? Jelur. Buat jelur, betul tak? Ya Allah, ada tu ambil juga lah. Saya kita tak main orang titan tu kan, ngawal nak pakai hak mangkuk ni sudah. Jangan, dia betul. Tak tu kena ambil dia. Tapi itu kita ambil sunnah Nabi. Biar kita rasa Nabi hidup dalam jiwa kita. Kita rasa Nabi hidup, itu amalan. Tuan-tuan, 4 hari Nabi SAW dalam sebulan tu, 4 hari Nabi SAW tidak keluar untuk nak salat bersama dengan sahabat. Sebelum daripada itu turunnya ayat dalam surah, saya tak kasih surah apa, tapi ayat itu berbunyi Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madinah. Hari ini Muhammad telah disempurnakan agama Islam bagi kamu. Aku sempurnakan nikmat aku dan aku meredai agama Islam itu menjadi agama kamu. Sahabat-sahabat Nabi Ridwanullah alaihi ajma'in bakal seronok baca Islam dah sempurna. Tetapi yang rasa tak apa nak seronok di hati sebenarnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Muka dia pun dah muka sebab lah. Muka duk sebek apa semua ni. Orang tanya Abu Bakar, hai wahai Abu Bakar, pasal apa ni hang patutnya seronok Islam dah sempurna ni. Abu Bakar kata bahawa memang Islam dah sempurna. Apabila sempurnanya Islam, sudah pastilah Allah Ta'ala akan menarik kembali orang yang membawa ajaran Islam itu kepada kita. Maknanya itu di antara petanda awal Nabi SAW akan diwafatkan oleh Allah SWT. Sampai ada satu ketika tuan-tuan sekalian, 4 hari Nabi tak keluar sekolah. Bertepatan dengan 12 Rabiul Awal, ada ulama kata hari itu adalah hari Isnin. Nabi dah tak larang, Nabi duduk semayang atas kaki dia. Nabi duduk semayang atas kaki dia, Nabi tak larang. Hari Isnin tu Nabi seolah-olah macam merasa sihat sikit pagi Isnin, subuh. Kan tuan-tuan sekalian, rumah Nabi itu dekat dengan tempat apa nama makam dia, Raudhah tu kan tempat masjid Nabi. Waktu tu ada jendela, ada kain tirai, ada sitar. Hari Isnin tu sahabat-sahabat Nabi macam biasa lah. Mereka lepas daripada mereka dengar Abdullah Umi Maktum azan, mereka tunggu azan. Lepas tu Sayyidina Bilal pula azan, mereka pun bakal duduk dalam masjid. 4 hari itu juga adalah yang kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi imam kepada salat subuh ketiadaan Nabi SAW. Dia pun dah sedih lah. Nabi sakit 4 hari Nabi sakit ni. Kita tak jumpa Nabi 4 hari ni. Tiba-tiba pagi subuh hari Isnin 12 Rabiul Awal, Nabi selak dia mai. Sahabat-sahabat Nabi ni pekat duk diri dah ni. Duk diri nak sembahyang lah. Nabi selak terai dapat tengok Nabi bercahaya muka Nabi. Nabi nampak sihat. Sayyidina Abu Bakar ni dia nak mustang belakang untuk daripada nak bagi Nabi jadi imam. Pasal itu petanda macam Nabi nak masuk. Rumah Nabi waktu tu ada 2 pintu. Satu pintu menuju ke jalan Madinah, satu pintu terus masuk ke masjid. Dia baru tunggu di pintu tu. Kumpullah Nabi keluar main. Nabi selak terai. Nabi senyum kepada mereka semua. Dia rasa berbunga hati. Alhamdulillah Nabi sihat dah pokoknya ni. Alhamdulillah nampak senyum tu, senyum sihat tu. Ketika Nabi tutup dia lah itu dah. Itulah senyuman terakhir yang mereka melihat bahawasanya pada hari itu yang Nabi telah ukirkan kepada mereka. Itulah senyuman terakhir Nabi SAW. Itu dia lah. Nabi pun sembahyang subuh, dia pun sembahyang subuh. Bila mai waktu duha. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari kata,
Aisyah meriwayatkan hadis 1574. Aisyah kata, min ni'amillahi alayya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuwfiya fi baiti wa fi yawmin kita. Antara nikmat, Aisyah kata, antara nikmat terbesar yang aku seronok sangat ke siapa? Pasal Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih untuk nak wafat di rumah aku. Nabi tak habaq kata nak wafat rumah Aisyah, cuma bini-bini Nabi ni dia kata dah ni bagi duduk dekat rumah Aisyah lah, pasal rumah Aisyah ni sebelah dengan masjid Nabi. Bagi duduk rumah Aisyah lah, bagilah Nabi sakit di situ. Aisyah rasa seronok duduk di situ. Lepas tu tuan-tuan, kata Aisyah juga antara nikmat terbesar wa baina sahri wa nahri, Nabi SAW dia boleh mengembuskan nafas yang terakhir di atas dada Aisyah. Di atas dada aku Nabi mengembuskan nafas terakhir. Nabi tahu kepala atas dada Aisyah. Waktu tu Nabi sakit sangat-sangat, panas kita sudah cerita. Dan Aisyah kata apa juga, wa anna Allah jama'a baina riqi wa riqihi 'inda mauti. Aku rasa seronok dan nikmat paling besar ni pasal apa? Pasal ayat liuk aku lah benda yang terakhir yang ditelan oleh Nabi sebelum daripada Nabi wafat. Ayat liuk Aisyah lah benda yang ditelan oleh Nabi SAW. Mula dia cerita macam mana? Mula dia wadakhala alayya Abdurrahman ibnu Abi Bakar. Abdurrahman ibnu Abi Bakar, dia ni seperti apa tuan? Dia ni adalah adik kepada Aisyah, iaitu adik ipar kepada Nabi SAW. Dia ni tak jadi masuk, dia tengok macam mana abang ini sihat ke, dia raja Nabi, adik ipar bagus. Satu hari tuan-tuan, hari Isnin tu waktu duha tu Nabi duduk terlantar dah, Nabi pun tak cakap dah, Nabi tak lama nak cakap dah. Abdurrahman masuk. Bila masuk tuan-tuan sekalian, Nabi SAW wa biyadihi siwak. Nabi tengok di tangan Abdurrahman itu ada kayu siwak. Kayu siwak ni kayu bapak kita guna untuk sugi tu. Nabi tengok apa? Bila Nabi tengok, wa anna musnidatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fara'aituhu yanzuru ilaih. Aisyah kata apa? Waktu tu Nabi tak kepala di atas badan aku, musnidah, Nabi sandarkan kepala di atas badan aku, dan aku tengok mata Nabi duk tengok kayu siwak yang dipegang oleh Abdurrahman ibnu Abi Bakar. Lalu aku bertanya kepada Nabi, wa araftu annahu yuhibbu siwak. Aku tanya kepada Nabi, abang nak kayu siwak tak? Abang nak suki tak? Faqultu akhudhu laka fa asyara bi ra'sihi an-na'am. Apa kata Aisyah? Nabi tak kata apa, nak ke tak, cuma Nabi angguk kepala. Nabi angguk kepala. Bila Nabi angguk kepala, tuan, Aisyah ambil kayu siwak hak Nabi tu dan diberikan kepada Nabi. Nabi pun pegang-pegang, Nabi tolong di mulut dia rasa keras. Bila keras, Aisyah ambil daripada tangan Nabi dan Aisyah menggigit-gigit di hujung kayu sugi itu. Itulah ayat liur Aisyah sudah terbalik pada kayu sugi itu. Ya nak kayu sugi, bukan kita nak sugi, bukan boleh nak sugi. Lepas tu dia nak tembak bagi lembut bang, kita boleh sugi. Betul ni tak ambil kayu sugi lebih tonyok lepas tu. Tonyok hilang gigi, tak hilang gigi mesti tahu. Dan sunnah Nabi saya ambil daripada Syekh apa nama Allah, Syekh Fuad ketika mana di Mekah dulu. Sunnah Nabi pegang kayu sugi ada pen. Belajar sunnah Nabi ada pen ada. Allahumma salli ala Muhammad. Sunnah Nabi pegang tadi kayu sugi. Waktu tu saya duduk apa Syekh Muhammad tu ajar dalam kitab apa nama Imam An-Nawawi, kitab Fatihah Al-Azhar. Pegang dia. Dan kita masuk ke dalam ini sebelah kanan, di belah atas kita masuk sampai ke tengah, kita turun naik ke bawah, naik atas kita buat macam nombor 8. Kita buat gitu. Itu sunnah Nabi SAW. Lepas tu pula lidah. Tonyong atas lidah sikit dan tonyong di atas lagi sikit. Boleh faham tak? Dan nampak tak? Nampak saya buka mulut lagi dua mulut masuk ke dalam. Atau dalam ambil tu. Masih. Tuan Aisyah pun gigit-gigit dia pergi ke Nabi pun. Aisyah kata lepas Nabi tonyong tu, Nabi mengeluarkan satu perkataan khah ni apa? Dah sampai dah zaman ni. Dah sampai dah betul. Nabi merasa, Aisyah merasa Nabi tu macam gelisah hati badan dia. Dia bunyi macam tu. Bila bunyi macam tu, Nabi SAW mengangkat tangan fayamsahu bihi ma wajhah, sampai Nabi tu pegang di muka dia. Lepas tu Nabi angkat tangan.
Nabi kata la ilaha illallah inna lil mauti sakarat. Nabi angkat tangan waktu duduk dalam Aisyah. Nabi angkat tangan, Nabi kata Allah, mati ni sakitnya, mati ni sakitnya. Nabi duduk kata macam tu, inna lil mauti sakarat, inna lil mauti sakarat. Nabi sebut dia tu. Bila Nabi sebut dia tu tuan-tuan, dan Nabi kata firrafiqil a'la. Nabi kata, aku rindu kepada sahabat aku yang tertinggi. Maknanya aku dah bertemu dengan kasihku. Aku dah bertemu dengan kekasihku. Allahumma rafiqil a'la. Ya Allah, sampai aku kepada kekasihku. Nabi sebut itu. Aisyah waktu itu pecah mata, menangis. Aisyah tak mau tengok benda ni, tuan-tuan sekalian. Aisyah kata apa? Aku hanya menyedari yang Nabi telah meninggalkan aku. Takkan aku dengar jatuhnya tangan Nabi. Nabi telah meninggalkan dia. Ingat. Aisyah kata waktu itulah Nabi meninggal. Bila Nabi SAW wa malat yadahu, jatuhnya tangan Nabi. Aisyah dah tak boleh buat duduk atas pangkuan Nabi tu. Aisyah berkata kepada Fatimah pun main. Habis semua dia balik pakai duk main apa tu. Dan dia letakkan di atas ranjang Nabi SAW. Nabi pun tidur. Sahabat-sahabat dia ni pakai duk ingat Nabi wafat. Allah, ada sahabat yang terus keluar daripada Islam, ada sahabat yang berfikir apalah nak jadi kepada Islam, kita dapat ke mana Nabi dah tak ada lagi. Antara ada Sayyiduna Umar Al-Khattab, dia buat keluar pedang dia kata apa, siapa yang kata Nabi wafat, aku pancung kepala apa. Nabi ni dia macam Nabi Isa, dia diangkat oleh Allah, satu hari nanti dia turun apa dia jawab dengan dia apa kata dia mati. Sahabat dia pakai senyap, tuan-tuan, khiyur dalam masjid tu pakai duk teriak, ya Allah, Nabi dah wafat, Nabi dah wafat. Sehingga kan dia bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar. Dia pergi abang Abu Bakar, Abu Bakar, tak tahu kan Nabi dah meninggal, ada buat apa ni Abu Bakar? Sepatutnya Abu Bakar dia menangis, sebab dia ni disebut sebagai rajulun buka, rajulun yang memang kaki menangis, satu pemuda yang kaki menangis. Abu Bakar tak menangis. Dia dengar Nabi wafat. Dia pun keluar daripada rumah dia pergi ke rumah Nabi SAW. Sahabat pakai dulu tunggu dia. Apa dia nak cakap? Dia cakap apa? Nangis pula. Bila dia masuk dalam rumah Nabi SAW, dia nampak tubuh Nabi yang sedang ditutup dengan kain di atas muka. Dia buka, yang kita buka. Dia buka kain Nabi. Dia kata, bi abi anta wa ummi. Dia kata, Muhammad, aku tak ada apa Muhammad dia tak. Lalu dia mencium dari Nabi SAW. Di saat dia cium itulah tuan-tuan sekalian, maka menangis terizak-izak. Kerana Nabi Muhammad lah ashabi, dialah sahabat aku dunia akhirat, dialah menantu aku, dialah teman seperjuangan aku dalam peristiwa hijrah. Lepas tu dia nampak Umar tu mengamuk di luar. Umar kata siapa kata Muhammad mati, pancung habis. Umar tak boleh lah nak tahan perasaan dia. Dia kalau kata Muhammad mati, Umar tak boleh terima, tak boleh nak kawal, tak boleh terima apa yang terjadi kepada Nabi Muhammad. Sayyidina Abu Bakar dia kuatkan langkahan kaki dia. Dia keluar, dia kata ayuhan nas. Dia kata sahabat-sahabat pemain kan. Dalam keadaan dia menangis. Ayuhan nas, dia kata, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Aku nak abang ke hangpa, siapa yang masuk Islam, siapa yang beribadat pasal Muhammad, bukan pasal Islam, aku nak abang ke hangpa, fa inna Muhammadan qad mat. Sesungguhnya Muhammad dah mati. Muhammad hakikat dia memang dah mati. Abu Bakar kata. Sayyidina Umar dia tengok Abu Bakar, dia tengok kamu. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Aku nak abang hamba, kalau hamba masuk Islam kerana Allah Tuhan, yang kata Allah dia maha hidup dan tidak akan mati. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Tidaklah Muhammad itu melainkan seorang rasul yang diputuskan oleh Allah Ta'ala. Seperti mana rasul-rasul yang terdahulu juga, ada rasul bila dihidupkan dan dimatikan. Afa imata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibai fala yadurra Allah syai'a wa sayajzi Allahu syakirin. Abu Bakar kata, apakah
dengan kematian Muhammad, dengan Muhammad tak mati, hamba semua nak pergi jadi agama hamba balik, hamba nak beralih tapak-tapak kaki hamba tak mau dah kepada Islam kau, hamba nak tinggal agama Allah kau. Siapa yang nak tinggal agama Allah, Tuhan tidak akan waki dengan peninggalan hamba. Wa sayajzillahu syakirin. Tuhan akan bagi pahala yang besar kepada orang yang bersyukur kepada Allah. Barulah Sayyidina Abu Bakar, dia pun ambil pedang dia masuk dalam sarung balik. Dia kata, aku lupa ayat ni. Yang kata Abu Bakar, aku tak pernah dengar, aku seolah-olah macam aku lupa apa ayat ni. Saya buat tuan-tuan, macam sedih yang mendalam dengan kematian Nabi SAW. Antara sahabat yang amat sedih, iaitulah Bilal bin Rabah. Pasal Bilal lah yang telah Nabi suruh Abu Bakar anfal. Bawa duit, bebaskan Bilal. Bilal lari turun di duduk, lari pergi Yaman. Bila lari pergi Yaman, tuan-tuan sekalian, pada zaman Sayyidina Abu Bakar, bila minta kepada Abu Bakar, bila kata, wahai khalifah, aku nak pergi duduk di Yaman. Abu Bakar kata, tak boleh, hang tu adalah muazzin Nabi SAW. Apa kata, bila kata, aku adalah muazzin Rasul, tetapi aku bukan muazzin khalifah. Bila kata, okey, hang kata aku muazzin Nabi, memang aku muazzin Nabi, tapi aku bukan muazzin Allah. Bila pergi duduk di Yaman, ketika mana zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Zaman Sayyidina Umar ni dah telah. Bila dia nak mengembalikan kegemilangan Nabi pada zaman tu, antara dia apa, kalaulah masjid Nabi ni ada bilik cantik, Umar memutuskan bilik, hantar surat dekat bilik ramai balik main. Yang kita Umar ni dia dekat bilik apa balik main. Bila balik main, tuan-tuan sekalian, sampailah waktu bila berjalan daripada Yaman, berjalan kaki. Kebetulan dia sampai pula adalah pada waktu subuh. Sampai waktu subuh di masjid Nabi itu, bila masuk bilai, tuan-tuan, dia kira nak teriak kat bilai pun. Masuk dalam masjid Nabi itu, dia jadi hati ni berbelah bagi. Dia tengok pintu Nabi, selalunya Nabi ni akan keluar bawa Sayyidina Husain dan juga Sayyidina Hasan. Dan disebutkan dalam riwayat ni, Sayyidina Hasan dan Husain ni lari main kepada Bilal. Tengok lawa kecil Bilal lama tak nampak. Pasal dia pun boleh tengok Bilal duduk bersama dengan Nabi. Bila tengok Bilal, dia teringat tuan dia. Ni budak-budak kecil dua orang dah main. Dia kata Bilal, kan lama tak dengar azan hang Bilal mah. Menjadi imam, main azan dah. Bilal kata, dah aku dah ambil azan Bilal. Dah Bilal tak mau, dia buat pihak kepada Sayyidina Umar ni tuai-tuai. Ya Bilal, tudzakiruna min ayyamil ula. Wahai Bilal, hang tolong ingatkan kami kepada hari yang mula-mula hang azan dulu bersama dengan Nabi SAW. Bilal berbilang, ini arahan daripada khalifah dia berbina. Dengan atas tuan sekalian, dia pun melaungkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktu Bilal azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kota Madinah menjadi munawwarah, menjadi gemerlapan, menjadi gemilang, menjadi bercahaya. Orang ni pakat keluar habis. Dia kata, adakah Rasul diutuskan kembali? Muhammad hidup balik ke? Muhammad balik main ke? Dia bertanya macam tu. Pasal dia dengar azan ni hanya pada zaman Nabi SAW. Bila betul azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad. Bila sebut kata asyhadu anna Muhammad, nak sebut nama Nabi SAW, bila jatuh di dalam keadaan dia tak boleh nak kata apa. Orang pakat dalam kabut tinggal bila pasal apa bila? Sayyidina Umar bertanya bila mana kaya bila pasal apa dengan hal ni? Bila kata aku tak boleh sebut nama Muhammad, aku teringat dan aku rindu sangat kepada dia. Bila kata begitu? Dan waktu aku azan tu, aku nampak langkahan kaki Muhammad sedang masuk ke dalam masjid. Pasal waktu bila dia azan, Nabi Muhammad pun masuk. Dia kata rindu sangat aku kepada Nabi, rindu sangat aku kepada Nabi. Dia kata bilik betul. Sebab tu bila kita orang yang sayang dan rindu kepada Nabi, kita dengar asyhadu anna
anna Muhammadar Rasulullah. Bukan hanya kita jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tetapi juga kita berselawat ke atas Nabi alaihi salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammad. Boleh tak? Banyak lagi kisah dia. Antara dia Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ni siapa? Dia ni anak orang hebat, anak Harisah, orang kulit hitam. Dia kena rompak tentang sebidang. Dia kena rompak sehingga kan dia menjadi daripada anak orang kaya, dia rompak menjadi hamba. Dan hamba tu orang jual kepada Khadijah. Khadijah lah yang hadiahkan Zaid ni kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjadi khadim. Bila lah pak dia ni, pak dia pun kena jual. Habis semua harta daripada dia rompak. Lepas tu pula, pak dia dalam rompak tu, pak dia berjaya melarikan diri daripada apa nama, daripada jadi hamba. Pak dia balik ambil harta apa semua, bayar balik kepada tuan dia tu. Lepas tu pak dia pergi cari, yang kata pergi cari Zaid bin Harithah. Cari-cari dia kata dia duduk dengan Muhammad. Pak dia bawa duit yang banyak untuk bertemu dengan Muhammad. Ajak pak nakan seorang, 2 orang dia pergi jumpa Nabi SAW. Zaid, ayah main, Zaid tengok-tengok ayah Allah, ayah perlu lah Zaid ni, perlu semua. Lepas tu pula ayah main nak bebaskan hawa Zaid. Nabi Muhammad pun ada waktu tu. Nabi Muhammad kata Zaid, mulai daripada hari ini aku nak bebaskan hang, ambillah dulu. Ni ada ayah hang, ni ada pak nak hang. Tentang Zaid dia nak pergi sebab waktu tu. Saya bila cerita benda ni, saya mula sepam setuju. Zaid begitu. Zaid kata, ya Rasulullah, memang betul dia ayah aku, memang betul dia ponakan aku. Maknanya aku ada 2 orang yang akan jaga aku, ayah aku dan ponakan aku. Tetapi ketika mana aku duduk dengan kamu, ya Rasulullah, aku dapat 3 dia. Engkau lah ayah aku, engkau lah pak saudara aku, dan engkau adalah kekasihku. Maknanya Zaid memilih untuk duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tentang indahnya kehidupan sahabat Nabi, begitulah dengan kita. Kalau kita nak indah juga, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Last sekali tentang sekali saya nak sebut dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad. Nabi pernah sebut tentang kita. Nabi kata, wadidatu anni laqitu ikhwani. Nabi kata, aku rindu untuk aku berjumpa dengan ikhwan aku. Sahabat tanya awalnya, nahnu ikhwanaka ya Rasulullah. Kami ini bukan ikhwan kamu ya Rasulullah, kami bukan saudara kamu ya Rasulullah. Nabi kata, antum ashabi da', hangpa tu sahabat aku Nabi dia. Walakin ikhwani amanu bi wa lam yarawni, tetapi ikhwan aku sama orang yang beriman dengan aku, yang sayang kepada aku, tetapi mereka tidak pernah melihat aku dan hidup sesama aku. Sampai dengan mudah-mudahan Allah Ta'ala memilih kita untuk menjadi orang yang beriman dengan Nabi dan juga sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang dijanjikan bismillah kita nanti insya-Allah tentang akhir kalau ada umur yang panjang kita berjumpa lagi. Jangan kita tinggalkan untuk selawat kepada Nabi dan banyak-banyak kita menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mohon maaf kepada tuan-tuan sekalian, pukul 9 yang kita berhenti ini. Tuan-tuan pun tak tahu beza dah mana kaki kiri, mana kaki kanan, tengok macam mana saja. Kan nak manggil tak arah, tak tahu lah pakai mesu atau betul. Apa-apa, insya-Allah saya mohon maaf, dan mungkin hari ini saya tak main bila-bila lah kot. Kan dah kata pukul 9 Ustaz Badul, gila saya dalam SOP pukul 9. Tak jenuh menjawab kan, tu imam menjawab, pengurusi jawab dengan boleh semua tu. Kan saya mohon maaf banyak-banyak kepada tuan-tuan. Dengan kehadiran yang macam ini membuktikan bahawa kita sentiasa sayang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi